Hari itu lepas Muhyiddin kena dakwa kat mahkamah, dia cakap, ni. Saya tidak didakwa di atas kesalahan menerima rasuah bagi diri saya. Ini kerana setelah siasatan dibuat, didapati tidak ada satu sen pun wang rakyat masuk ke poket saya sendiri. Lepas tu dia cakap, sumbangan yang kononnya terima sebenarnya dimasukkan terus dalam akaun Bank Bersatu dan bukan akaun peribadi dia. Jadi kalau macam tu, kenapa dia tengah kena dakwa? Apa yang SPRM tuduh dia buat? Mes ni sekejap. Setakat ni, Muhyiddin dah didakwa dengan 7 tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan jumlah lebih daripada 230 juta ringgit. Tu bukannya sikit, Mat. 230 juta ni dah lebih kurang harga satu hospital baru kat Kelantan ataupun jumlah kutipan zakat untuk seluruh negeri Terengganu tau. So, 7 tuduhan ni pula boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Kita panggil set A dengan set B lah Set A ni ada 4 tuduhan. Total jumlah yang terlibat 200 juta ringgit. Duit tu didakwa masuk dalam akaun Bank Bersatu, tapi dari mana datang duit tu? Bukhari Equity. Untuk korang tahu, Bukhari Equity ni satu syarikat pelaburan milik jutawan Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Okey, tapi tu set A. Set B pula ada 3 tuduhan yang melibatkan 32.5 juta ringgit berkaitan dengan program Jana Wibawa. Okey, so kita tengok kes set A dulu. According to cerita yang Muhyiddin post kat Facebook, lepas dia jadi Perdana Menteri, Said Mokhtar datang kat dia untuk minta balik pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari. Kononnya pengecualian cukai ni dibatalkan masa Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan. Muhyiddin kata Said Mokhtar ni best friend dia. Dah 30 tahun mereka kenal. Jadi Muhyiddin pun hantarlah satu nota kat Kementerian Kewangan dengan LHDN. Katanya dia tulis, "Sila teliti rayuan ini. Sekiranya teratur, saya tiada bantahan." And so, Muhyiddin cakap, SPRM pun anggap dia salah guna kuasa disebabkan nota ni. Especially bila nota ni dikaitkan dengan duit 200 juta ringgit yang Bersatu dapat daripada Bukhari Equity, walaupun Muhyiddin kata dua benda ni tak ada kaitan pun. Muhyiddin tanya apa salahnya Said Mokhtar bagi sumbangan kat Bersatu, lagi-lagi sebab sebelum ni dia memang biasa bagi sumbangan kewangan kepada parti-parti kerajaan. Tapi kat Parlimen pula, Anwar ada balas kenyataan Muhyiddin. Dia cakap Lim Guan Eng tak pernah tarik balik pengecualian cukai itu daripada Yayasan Al-Bukhari, dan sekarang ni Lim Guan Eng sendiri dah hantar surat saman kat Muhyiddin pasal kenyataan dia ni. Jadi kat situ timbullah persoalan. Kalau Guan Eng tak pernah batal benda tu, kenapa Muhyiddin cakap Said Mokhtar datang merayu kat dia pasal status cukai Yayasan Al-Bukhari? Haish, pening betul kita ni. So, kita pun sibuk pergi check website LHDN. Kat website diorang, Yayasan Al-Bukhari dikecualikan daripada membayar cukai sejak tahun 2000 sampai Jun 2023. Tak nampak pun ada apa-apa pembatalan ataupun extension. Anyway, sekarang kita tengok tuduhan set B pula. Set B ni kes-kes yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Jana Wibawa ni satu program kerajaan yang dilaksanakan pada November 2020 untuk mempercepatkan pelaksanaan projek-projek kerajaan dan untuk membantu kontraktor-kontraktor Bumiputera. Yang menariknya, skandal Jana Wibawa ni pun melibatkan satu lagi kes seorang tokoh perabot yang dah kena dakwa menerima suapan 12.8 juta ringgit untuk projek bina jalan. Nama token ni Datuk Teo Wee Cheng. Jadi kalau Jana Wibawa ni sepatutnya memperkasakan syarikat-syarikat Bumiputera, power juga dapat tahu ada Bumiputera dengan nama macam ni. Tak tahulah ada kaitan ke tak, tapi hari tu Anwar cakap ni. Jana Wibawa kritikannya ialah untuk Bumiputera. Kalau kata ini projek khas untuk Bumiputera, tak apa, saya teruskan. Saya tidak batal. Saya berunding semula kerana banyak pelanggaran peraturan keuangan. Ada syarikat Cina yang jadi di Bumiputera kan. Kerana dia kebetulan kawan baik di Johor. Now, set B ni ada 3 tuduhan. First, dakwaan yang Muhyiddin salah guna kuasa untuk dapatkan 1 juta ringgit daripada syarikat Nepturis Sendirian Berhad untuk parti dia Bersatu. Kedua, dakwaan salah guna kuasa untuk dapatkan 19.5 juta ringgit daripada satu lagi syarikat Mamfor Sendirian Berhad. Dan ketiga, dakwaan salah guna kuasa untuk dapatkan 12 juta ringgit yang dimasukkan dalam akaun Bank Bersatu oleh seorang bisnesmen bernama Azman Yusof. Azman ni Presiden Persatuan Kontraktor Bumiputera, tapi dia pun ada side gig sebagai ahli Majlis Yayasan Kebajikan Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Charity Golf Foundation. Anyway, Muhyiddin pun dah nafi semua tuduhan-tuduhan ni sebab dia cakap Menteri Kewangan yang ada kuasa untuk luluskan projek-projek ni. Dia cakap dia sendiri tak pernah jumpa kontraktor-kontraktor yang terlibat ni. In which case, kalau semua 232 juta ringgit ni tak masuk akaun Bank Muhyiddin seperti yang dia cakap, tapi hanya masuk akaun Bank Bersatu, macam mana pula dia boleh kena dakwa? Benda ni kita kena tanya pakar hal undang-undang. Jadi kita orang pun boraklah dengan member kita, Tiara Katrina Fuad. Untuk jawab soalan tu, kita kena tengok undang-undang sama undang-undang tu memerlukan wang tersebut masuk dalam akaun tertuduh, dan kedua kita kena tengok pertuduhan.
Jadi dalam kes Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita kena tengok Seksyen 23 Akta SPRM dan undang-undang tu jelas membenarkan mana-mana orang untuk dituduh kerana menerima suapan, sama ada bagi diri dia sendiri, bagi saudara dia atau bagi sekutu dia. Jadi undang-undang tu sendiri menyatakan tidak perlu tertuduh menerima duit tu untuk diri dia sendiri. Suapan tu boleh diterima oleh saudara dia atau sekutu dia. Jadi dalam keadaan tersebut, saya rasa tidak relevan sangat pernyataan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menerima wang. Okey, yang penting kat sini adalah perkataan sekutunya. Sekutu ni maksud dia sesiapa yang terkait dengan pengurusan hal ehwal dia, sama ada asisten dia ke, sekretari dia, pekerja, pertubuhan kucing ataupun kucing kepada asisten sekretari pertubuhan dia punya pekerja. Tapi macam mana pula dengan tuduhan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram ataupun nama pendek dia AMLA? Kenapa Muhyiddin boleh kena dakwa bawah akta ni walaupun dia kata duit tu tak masuk pun akaun dia? So AMLA Seksyen 4 menjenayahkan pengubahan wang haram. Dia memperbutirkan cara-cara bagaimana seseorang boleh dikatakan mengubah wang haram. Dan Seksyen 87 AMLA pula menyatakan bahawa jika sesuatu perbadanan atau persatuan orang melakukan kesalahan di bawah akta tersebut, mana-mana orang yang terlibat dengan hal ehwal pertubuhan atau persatuan tu akan dianggap sebagai dia sendiri bersalah untuk kesalahan tersebut. Dan kalau kita tengok pertuduhan-pertuduhan yang dikemukakan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia tidak menyatakan bahawa dia terima duit tersebut sendiri. Dia jelas menyatakan bahawa suapan tu adalah untuk sekutu beliau. Jadi, mana-mana pernyataan yang menyatakan bahawa dia tidak terima duit tu biar 1 sen pun kepada saya, tapi itu bukan pertuduhan dia pun. Apa pun, kes ni hanya akan dibicarakan kat mahkamah pada bulan Mei nanti. So, sementara kita tunggu, cuba kongsi pendapat korang. Patutkah kita hukum seseorang sebab sekutunya dapat duit? Patutkah undang-undang halang seseorang daripada menderma kepada parti-parti politik? Dan macam mana korang bezakan antara rasuah dengan sumbangan?